jawapan Tan Sri Muhyiddin pasal selepas beliau digantung. Dia kata ini AG dah sendiri, bekas AG dah jumpa dia dan tunjukkan satu kesalahan. Dia kata macam mana pendapat saya? Dia begini ya. Pertama sekali, peguam negara ini dia mengikut perlembagaan semua. Dia hanya bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Saya dulu pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang. Saya juga tidak boleh memanggil beliau. Melainkan kalau beliau sendiri nak jumpa saya berkenaan dengan sesuatu hal. Tapi saya sebagai menteri, saya tak boleh panggil dia walaupun jaga undang-undang. Jadi saya merasa heran juga bagaimana seorang timbalan menteri boleh panggil AG. Sebenarnya dia tidak boleh buat demikian. Kalau sekalipun dia nak panggil AG, kena panggil dengan jemaah menteri. Ya. Jadi di situ seperti mana Azan sebut, itu sudah ada satu tanda-tanda konspirasi. Keduanya, sesuatu perkara yang disebut yang belum lagi menjadi belum lagi ada penyiasatan. Itu cuma orang kata sangkaan saja. Ini sangkaan saja. Dan kita tahu iaitu bahawa baru saja yang SPRM yang diberi kuasa untuk menyiasat telah membuat orang kata penyiasatan dan tutup. Tapi yang Mahyudin jumpa ni sebelum pun penyiasatan ditutup. Jadi kepada saya, you tak boleh jadikan sangkaan sebagai satu tuduhan yang sudah seolah-olah telah diputus oleh mahkamah. Cara dia bercakap ni macam Datuk Najib ni dah salah dah. Jadi sebab itu kepada saya, hujah-hujah dia ni tidak boleh orang kata diterima. Ya? Pertama, dia sebagai timbalan menteri, dia tidak boleh panggil. Melainkan kalau nak panggil dalam jemaah menteri. Yang selalu kita lakukan, kita panggil AG jemaah menteri. Itu kepada saya, apabila dia panggil secara peribadi, itu dah menunjukkan ada usaha daripada pihak dia untuk sabotaj Perdana Menteri. Nombor dua, yang apa yang mungkin AG bagi tahu dia, itu hanya merupakan sangkaan. Ya, sangkaan saja. Sangkaan ni macam-macam. Tapi dia tidak boleh menjadi dianggap sebagai fakta ataupun hakikat. Ya, kerana belum ada penyiasatan lagi. Ya. Itu pun penyiasatan tak habis lagi, belum habis. Dan kalau sekalipun ada penyiasatan, didapati mungkin ada kesalahan, ada rasa ada macam satu prima facie case, itu pun belum lagi menjadi orang kata muktamad, kena bawa ke mahkamah lagi. Macam mana Mahyudin kata seolah-olah macam dia tu, apa yang AG cerita pada dia tu sudah menjadi satu perkara yang betul berlaku. Jadi saya ingat dia pergilah belajar undang-undang macam saya barrister. Belajar kat Lincoln 40 tahun dulu. Saya tahu ni semua. Jadi jangan dijadikan satu perkara laporan, perkara yang hanya boleh dianggap sebagai sangkaan. Janganlah dijadikan sebagai satu perkara yang sudah berlaku. Jadi bila kita tengok ada satu keheranan kenapa baru sekarang, padahal dia ada masa untuk cakap sebelum beliau digantung, tapi baru sekarang lepas digantung tiba-tiba dia cakap. Itu rakyat yang cerdik macam saudara boleh menjadi pertanyaan kepada kita. Kita pun rasa mengherankan. Sebab sebelum ini seperti mana kita semua tahu, tak ada pun nak disebut. Jadi itu saja jelas menunjukkan bahawa orang yang sudah desperate, ya, dia desperado, maka segala apa yang dia boleh pegang, orang yang nak tenggelam ni, segala apa yang dia boleh pegang, rumput pun dia akan pegang. Jadi kepada saya, perbuatan yang dia buat itu mengeluarkan cerita yang sekarang ialah untuk nak menyelamatkan diri dia saja. Yang katakan Datuk Seri Azharina dengan beberapa cara Raja Petra, dia ada kata ini buktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin terlibat dalam satu konspirasi peringkat tertinggi. Ya. Ya, saya rasa begitu. Apa perlu Mahyudin memanggil secara berasingan, ya, AG, kemudian Gubernur Bank Negara? Mengapa? Melainkan kalau tidak, dia sudah hendak melakukan sesuatu
terhadap Perdana Menteri. Padahal orang second man ni, ya, dia jumpa dengan Datuk Najib, okey, dia mesti berikan kepercayaan dengan dia. Dan saya tahu Datuk Najib sendiri pun minta kepada kita di dalam mesyuarat Jemaah Menteri, dia kata bagilah saya masa sehingga akhir tahun, saya akan selesaikan ni. Jadi itu menunjukkan bahawa tuduhan dibuat. Jadi tuduhan dibuat, dia tak boleh nak tangkis dandan tu. Jadi bagi dia masa. Kalau kita sebagai orang yang tidak ada agenda yang tersembunyi untuk menjatuh pemimpin ketua kita, kita tak akan fikirkan untuk mencari maklumat yang berbeza. Kita akan serah pada PM, okey, you minta, dan kita akan beri masa kepada Perdana Menteri untuk dia nak menyelesaikan masalah ini. Dia pun tahu kalau masalah ini dia tidak diselesaikan, dia akan berlarutan dan akan merugikan kita. Dia minta sampai akhir tahun. Dia boleh tanya semua jemaah menteri. Jadi sekarang dia seorang aja. Dan seorang lagi tu budak Sabah tu, yang saya kata stupid VP. Sebab apa? Dia ni jadi Vice President kota je. Dia tak layak jadi VP pun. Tapi kita fikir kita nak letak orang di Sabah, daripada Sabah, nak balance kan. Jadi kita pilih dia. Jadi mengapa dia 2 orang saja? Yang kami ni semua bodoh. Saya lebih cerdik lagi daripada Mahyudin dengan Syafiee ni tau. Dan banyak lagi. Khairi pun lebih cerdik daripada dia. Takkanlah kami ni tunggul. Takkanlah kami ni boleh dibeli. Ya? Jadi mengapa dalam hal gini 2 orang punya pandangan lebih kuat daripada 30 lebih punya pandangan? Special sangat ke dia ni? Jadi pada saya dia agenda dia ialah Mahyudin nak menjatuhkan Datuk Najib, dan dia dapat panggil si Syafiee ni kerana Syafiee cita-cita juga nak jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi dia tak boleh potong Zahid. Datuk Seri Zahid lebih senior, dia tak boleh potong. Kemudian dia nak jadi timbalan menteri, dia kena cari jalan. Ini masa yang terbaik. Dia berdua bersepakat lanyak Datuk Najib dengan harapan Datuk Najib jatuh dalam 2-3 bulan, mereka naik, dia jadi timbalan Perdana Menteri dan dia boleh mengatur di Sabah tu. Itu ya, kita tahu sabotaj dan agenda mereka. Kita tahu, tapi kita tak maulah cakap. Dan hari ini terbongkar semua. Yang dia panggil Gubernur, dia panggil AG, terbongkar habis. Jadi memang dia punya tujuan ialah ini peluang dia rasa, dan dapat sokongan pula daripada Mahathir yang memberi jaminan, iaitu ini kita ada bukti dah ni, macam-macam bukti confirm. Sekali ni saya pun dapat SMS daripada orang yang saya tak tahu. Dia kata, Datuk, dia kata inilah masanya, dia kata kalau kita nak berjatuh. Saya pun heran. Jadi maknanya mereka benar-benar fikir kalau sekali ni Datuk Najib akan jatuh dalam masa 2 bulan. Saya pun ada SMS kata within 2 months dia akan out. Jadi ini semua cerita sabotaj daripada Mahyudin terhadap bos dia.